Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup di dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Kerana iman, Islam dan ihsan adalah satu-satunya cara hidup yang Allah redha. Seperti firman-Nya dalam Quran yang bermaksud sesungguhnya ad-din, ini cara hidup yang Allah redha adalah Islam. Baik. Pada kali ini saya ingin membawa satu isu ataupun ingin membuka minda kita bersama tentang satu daripada keajaiban di dalam dunia. Sebagaimana yang kita tahu, terdapat 7 keajaiban yang ada di dalam dunia. Ya, antaranya iaitu Menara Condong Pisah, Tembok Besar Cina, Taj Mahal, ya, dan ada lagi lah 2-3 perkara. Dan apa yang ingin saya fokuskan iaitu tentang piramid. Ya, piramid adalah termasuk dalam 7 perkara ajaib di dalam dunia. Baik. Piramid dikatakan setinggi 400 lebih kaki. Lebih kurang 480 kaki. Ya, tinggi. Memang tinggi. Jikalau seseorang duduk di puncak, ya, orang bawah akan melihat kecil sangat orang tu, mungkin tak nampak, mungkin kecil sangat macam semut. Demikian juga kalau kita duduk di atas puncak akan nampak orang bawah macam semut je. Ya, bahkan mungkin tak nampak. Mungkin tak nampak. Piramid dibina dengan tapaknya 4 segi, ya, 4 segi. Ya, dan ia menjurus ke atas, hampir dikatakan kecerunannya 45 darjah, ya. Dan dia tajam di atas, ya, ditajam di atas, ya. Itu. Maknanya bawah terbuka, dia akan terus naik ke atas, ya, keliling dia. Dia akan tajam di atas. Begitu, ya. Dan dia dibina dengan bongkah, ya, bongkah batu, ya. Dan dikatakan oleh pakar-pakar zaman ini, ia bukan batu tetapi tanah yang dibakar. Ya, tanah yang dibakar ia keras menjadi seperti batu, ya, seperti batu. Kita sebutlah tanah keras, ya, bongkah tanah keras. Dikatakan bahawa bongkah tanah keras itu dia tidak besar, ya, tidak besar. Sekitar dalam 6 kali 7 kaki. Begitu, ya. 6 kaki tinggi, 7 kaki panjang. Dan lebarnya mungkinlah dan 6 kaki juga. 6 kali 6 kali 7. Lebih kuranglah begitu. Ada kecil, ada besar lah. Kita tak mampu nak menyukat semua, ya, tapi secara overall. Ya. Baik. Berapakah berat satu bongkah tanah keras tu? Ya, satu bongkah cube tanah keras tu. Kita pun tak tahu. Kemungkinan, ya, kemungkinan logiknya satu bongkah itu melebihi 1 tan. Ya, melebihi 1 tan. Melebihi 1000 kilogram. Kita katalah 1000 kilogram. Baik. Persoalannya, bagaimanakah orang zaman dahulu itu menyusun bongkah tanah keras itu sedemikian rupa, ya, sebagaimana yang ada pada piramid sekarang, ya. Ia berbentuk menirus dengan kecurunan 45 darjah. Dan bongkah di bahagian tepi itu dia tidak rata. Dia tidak rata macam ratanya jalan raya, tidak. Dia bersusun, ya, batu tu bersusun begini. Ya. Bermakna bongkah itu di atas bongkah, bongkah di atas bongkah. Elok saja tersusunnya, dengan rata. Ya, tidak sengit sana, tidak sengit sini, atau tidak terbalik-balik, tidak. Ya. Dan bongkah ini disusun daripada bawah sehinggalah sampai di atas dan terletak satu bongkah di atas. Ya. Bagaimanakah orang dahulu membinanya? Sedangkan di zaman dahulu tidak ada kren. Ya, tidak ada kren. Kalau kita fikir secara logik,
kemungkinan besar mereka akan menggunakan tali, ya, untuk menarik bongkah itu, ya, dan diletak di atas susunannya, ya, susunannya. Pokok persoalannya, berapa orangkah yang diperlukan untuk mengangkat satu bongkah kiub tanah keras itu yang hampir beratnya 1 tan? 10 orang, 20 orang harus, sebab saiz bongkah itu 6 kaki kali 6 kaki, mungkin 10 orang. Kalau 20 orang, 30 orang tak logik, kerana dah tak muat orang duduk di bawah, ya. Okay. Yang logik, mereka menggunakan kayu, letak pikul beramai-ramai. Itu logik, ya. Dan mereka menyusun dari bawah, daripada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, dan sehinggalah sampai pertengahan dan sampai ke puncak. Persoalannya, bagaimanakah mereka mengangkat bongkah itu pada tahap 200 kaki dan ke atas? Kemungkinan kalau di level bawah kita tak ada masalah, mungkin orang boleh angkat, ya, boleh congkil. Tetapi apabila telah melebihi level 200 ke atas, bagaimana mereka mengangkat batu itu ke atas, ya? Jikalau tepi bongkah yang di bawah itu rata dan curamnya hanya 30 darjah, logik akal kita mengatakan mereka menggunakan roller, kayu bulat, letak bongkah itu dan diikat dengan, dan bongkah itu diikat dengan tali dan ditarik. Logik. Tetapi kalau dengan keturunan 45 darjah dan pada paras 200 kaki ke atas, dan keadaan yang di bawah ini tidak rata, akal tidak menerima mereka menggunakan roll. Ya, akal tidak menerima. Bahkan adat pun tidak boleh menerima mereka menggunakan roll. Kerana permukaan yang di tepi tidak rata. Bongkah itu bersusun, bertindih. Ya. Jadi bagaimanakah mereka membinanya, mengangkat bongkah itu? Sedangkan pada zaman itu tidak ada kren. Jikalau ada kren, mungkin. Ya. Sebab apa? Kalau kita tengok contoh di negara kita nak membina jambatan monorail ataupun kereta api yang di dalam bandar tu, dia menggunakan kren, diangkat, diletak. Itu yang berlaku. Tapi di zaman dahulu, di zaman Firaun tak ada kren, ya, tidak ada bukti memang mengatakan ada kren, dan tidak ada pakar-pakar zaman ini, pakar-pakar binaan zaman ini mengatakan adanya kren. Tak ada. Okey. Logiknya lagi satu. Mereka mengikatkan tali, kemudian tali itu berentas kepada sebelah sana piramid. Dan mereka berbaris di belah sana dengan beribu-ribu orang menarik tali itu. Jadi ditarik daripada belah sana, yang bongkah ini akan naik sampai kepada taraf 200 kaki dan ke atas. Itu logik. Tetapi harus ingat, ya, bongkah yang disusun sehingga ke puncak elok saja tersusun. Kalau sengit sikit tu, itu tak ada masalah lah, ya. Tak ada masalah ada sengit sikit. Tapi puratanya dia tersusun baik. Empat segi tu tersusun baik, ya, secara tersusun. Ya. Seolah-olah ada orang yang menyusun di belah sini, belah sana tarik, belah sini tukang susun, adjust. Ya. Tetapi bolehkah orang yang nak mengejah itu berdiri pada sebelah yang nak disusun itu, berdiri, sedangkan batu itu hampir 1 tan. Logik atau tidak? Bagi saya mungkin tidak mampu. Kerana kalau kita tengok
pembinaan bangunan di Kuala Lumpur pun menggunakan kerin. Orang hanya mengejas tolak aja, sedangkan kerin telah mengikat, tergantung. Cuma adjustkan untuk diletak. Ya? Jarang orang dalam 100 orang menolak mengejas berangkat, tidak. Jadi bagaimana mereka menyusun dalam 200 kaki dan ke atas, dan mereka macam mana mereka meletakkan satu bongkah di puncak? Siapakah yang nak mengejaskan bongkah di puncak hingga bolehkan dia begitu rapi di atas? Ya. Walaupun dia ada sengit sikit apa semua kan, tapi ia rapi tersusun sampai di atas. Ya. Akal tidak boleh menerima ada satu orang mengejas di atas, tak boleh terima. Ya. Jadi sehingga hari ini para pakar-pakar binaan zaman ini belum mampu untuk mencari sebab atau mencari bagaimanakah cara piramid ini dibina. Ya. Bagaimana struktur itu dibina dengan menggunakan bongkah tanah keras dalam ukuran purata 6x6x7 ataupun lebih sikit ataupun kurang sikit. Ya, belum ada. Kerana akal tidak dapat menerima batu yang disusun begitu rupa dengan ketinggian 40 darjah, tidak ada rata, mereka boleh mengangkat sehingga ke puncak satu ketul batu. Ataupun di bawah puncak itu mungkin beberapa ketul. Bawah lagi lagi banyak ketul, bawah lagi banyak ketul. Ya. Jadi walaupun piramid itu berada di depan mata, kita boleh lihat, pelajar-pelajar kita boleh lihat, orang yang ke Mesir boleh lihat di depan mata, tetapi mereka tidak boleh fikir macam mana batu yang seberat hampir 1 tan ataupun 6x6x7 besarnya boleh disusun begitu rata sehingga di puncak tanpa kren, tanpa helikopter mengangkat. Pakar-pakar binaan hanya dapat mengatakan bongkah tersebut adalah tanah yang dibakar. Seperti kita nak buat tembikar lah, nak buat buyung air tembikar. Dia uli-uli tanah dibakar. Jadi keras, jadi tembikar. Itu tidak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah. Tetapi bagaimana mereka menyusun struktur piramid sebegitu rupa. Ya. Dengan tepinya tidak rata, dengan di puncaknya ada satu batu. Bahkan ada lorong-lorong pula di dalamnya. Ya. Kerana dikatakan piramid ini dibina sebagai kubur Firaun. Ada lorong-lorong pula di dalamnya. Dia boleh susun pula buat lorong. Pada mungkin di dalamnya ada satu bilik, ada makam. Ya. Tetapi itu tidak ada masalah kerana mungkin dia di bahagian bawah, di bahagian dasar. Ya. Waktu dibina di bahagian dasar, ia boleh diatur lagi. Tapi di atas, 200 kaki, 300 kaki ke atas hingga ke puncak. Ya. Hampir mustahil difikir, tetapi ia berlaku. Ini menunjukkan sesuatu yang di dalam dunia yang namanya alam harus berlaku. Akal menerima ia harus berlaku. Ya, harus berlaku. Tidak mustahil. Cuma akal tidak dapat menerima bagaimana ia berlaku kerana ia hampir bertentangan dengan adat. Ya. Jadi sama-sama kita fikirkan. Okey. Yang menonton video ini boleh memberi pendapat. Ya, kita sama-sama bincang. Ya, kita sama-sama bincang. Kita membantu pakar-pakar kita mencari resolusi, mencari apakah rahsia, apakah caranya mereka membina piramid sebegitu rupa. Ya. Sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.